Menjelang sesi persekolahan, keperluan ibu bapa untuk persediaan persekolahan anak-anak menjadi keutamaan kepimpinan akar umbi Dun Labuk setiap tahun. Menurut Adun Labuk, Datuk Samad Jamri, pihak yang menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penganjuran program bagi meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan keperluan persekolahan anak-anak. Ini kolaborasi antara NGO, pengusaha dan juga para pimpinan di daerah kita ini, satu gabungan yang baik dan sama-sama ingin terlibat untuk melaksanakan program khidmat sosial kepada anak-anak. Beliau ditemui dalam program Kembali ke Sekolah Gunting Rambut Percuma di Beluran. Di bawah Pertuan Pendidikan Anak Labuk masih fokus kepada pelbagai program, bukan saja program untuk anak-anak di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, tapi kita akan juga beri tumpuan kepada pelajar di universiti. So harapan saya agar penglibatan semua pihak, terutama daripada pimpinan dan juga pihak pengusaha dan paling penting adalah ibu bapa. Kami pun mau join serta membantu, bukan semata-mata demi keuntungan. Secara peribadi, kalau ikut harga, kami pun ingin membantulah golongan kurang mampu. Sangat membantu, terutama kepada keluarga yang ramai. Macam saya, anak 9 orang, kan semuanya masih bersekolah, memang sangat membantulah dari segi kewangan. Program Gunting Rambut Percuma yang dilaksana sejak 4 tahun lalu ini memberi manfaat kepada hampir 1,000 kanak-kanak. Program Gunting Rambut Percuma sempena kembali ke sekolah di Putatan membantu meringankan beban kos persediaan persekolahan ibu bapa, khususnya keluarga berpendapatan sederhana dan rendah. Program Anjuran Khidmat Komuniti Parlimen Putatan bersama NGO dianjurkan untuk tahun kedua, susulan kejayaan tahun lalu yang memanfaatkan lebih 300 kanak-kanak. Saya mengucapkan terima kasih kepada NGO yang terlibat atas usaha murni dengan kerjasama pejabat parlimen kerana ini boleh membantu para ibu bapa meringankan sedikit perbelanjaan ataupun kos yang ditanggung sempena persediaan buka sekolah ini. Mengimarahkan kanak-kanak yang akan pergi ke sekolah dan memberi ruang kepada mereka yang kurang kemampuan untuk bersama-sama meraihkan hari persekolahan. Saya bawa anak 3 orang, dia sangat membantulah bagi saya. Program macam ni kita mesti diteruskanlah untuk menjimatkan kewangan lah. Kalau 1 orang macam hari itu saya gunting anak saya RM15, dia macam kira jimat lah. Program begini memang sangat-sangat baguslah kepada ibu bapa yang ramai anak. Sebab sekarang kos untuk menggunting rambut seorang ada RM15 untuk budak kecil. RM15. Jadi kalau 3 orang sudah RM45 sudah. Jadi kira satu penjimatan lah kepada ibu bapa. Sementara itu, lebih 1,000 kanak-kanak di kawasan Parlimen Sepanggar mendapat manfaat menerusi program Gunting Rambut Back to School. Program dilaksana serentak di 8 lokasi meliputi Dun Inanam, Dun Darau dan Dun Karambunai. Program antara inisiatif Pejabat Parlimen Sepanggar dalam menyokong kebajikan dan pendidikan masyarakat setempat. Kita gunting rambut mereka secara percuma dengan harapan dia dapat memberikan satu meringankan bebanan ibu bapa daripada kos-kos yang sebegini. Manfaatlah, terutama macam saya ni anak ramai kan. Membantulah, semua buka sekolah ni kan macam-macam pakai duit. Boleh tolong komitmen di situ lah bagian rambut anak. Alhamdulillah, sangat berterima kasih lah sebab anjuran macam ni boleh membantu kami bagi golongan yang B40 lah. Sebab memang tidak mampu, apalagi yang ramai anak macam pergi sekolah begini, baru lepas buat pendaftaran, beli barang ini itu, memang duit pun macam itulah, tidak cukup. Jadi ngamlah juga buat anjuran macam ni. Satu program yang baiklah untuk ibu bapa menangkan sisi persekolahan saya bermula kan. Jadi masa sesuai lagi sekurang-kurangnya kita dapat membajetkan kita punya belanjawan. Di Dun Liawan pula, 300 pelajar diraikan dalam program Gunting Rambut sempena pembukaan sesi persekolahan. Selain meringankan beban ibu bapa, program dapat memastikan pelajar tampil kemas untuk memulakan sesi persekolahan baharu. Untuk kita mengurangkan beban ibu bapa. Dan hari ini juga bukan saya dapat beg percuma,
gunting rambut percuma, dan hari ini juga kita dapat memberi makan durian secara percuma kepada masyarakat yang hadir. Pelajar turut menerima sumbangan beg sekolah percuma daripada Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Pekema Cawangan Sabah, mencerminkan keprihatinan terhadap kebajikan dan pendidikan pelajar dan menyokong komitmen pembangunan pendidikan di kawasan ini. Terima kasih kepada Datuk kerana menyumbangkan pembagian beg sekolah sama menggunting rambut. Terima kasih banyak-banyak. Mewakili ibu bapa semua yang mengucapkan ribuan terima kasih dengan Datuk, supaya ibu bapa semua senang hati dan ibu-ibu kerana anak sudah digunting dan dibagi beg. Hari ini saya pergi bergunting. Saya rasa gembira kerana dapat bergunting secara percuma. Terima kasih banyak-banyak atas sumbangan YB. Faktor peluang pekerjaan mendorong golongan muda di Tanjung Aru Sandakan berhijrah ke bandar. Bagaimanapun, terdapat antara mereka terpaksa pulang semula ke kampung halaman disebabkan gaji ditawarkan tidak menepati paras garis gaji minimum. Sehubungan itu, calon Barisan Nasional Parlimen Kinabatangan Muhammad Naim Kurniawan Mokhtar menegaskan pihak berwajib perlu meningkatkan penguatkuasaan terhadap pelaksanaan garis gaji minimum bagi memastikan kebajikan dan nasib pekerja terus terbela. Apabila yang dari kampung pun berhijrah ke bandar, dia ada jurang di antara gaji minima itu dengan gaji yang ditawarkan. Justru itu penguatkuasaan perlu ada untuk memastikan setiap entiti, setiap perniagaan mengikuti garis gaji minima tersebut agar pulangan ekonomi itu dapat dipulangkan kepada masyarakat dan dirolling kembali kepada kerajaan. Dalam pada itu, katanya pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur perlu dilaksana di Kampung Tanjung Aru demi keselesaan penduduk. Pusat Media Sempena Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamag di Nadi Kinabatangan beri kemudahan kepada pengamal media melaksana tugas dan mendapatkan maklumat berkaitan. Beroperasi dari 9 pagi hingga 7 malam sejak 10 hingga 24 Januari ini. Pusat media ini dilengkapi ruang kerja khusus untuk media selain capaian internet berkelajuan tinggi. Penggunaan pusat media pada masa ini sangat menggalakkan. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Komunikasi untuk memberi kemudahan kepada pengamal media setiap kali pilihan raya, sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum. Kerajaan negeri sentiasa menyokong penganjuran acara sukan berskala besar sebagai pemangkin pembangunan sukan belia dan industri kreatif di Sabah. Menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, sokongan penuh juga diberikan kepada mana-mana acara sukan yang memberi manfaat kepada komuniti. This big event can contribute to youth development and then for sport advancement, and also can create many creative industry. And then the government through the ministry fully support of this event. Not only this sport, any other sport. We are very open to whatever sport can contribute to the community, to the industry, to sport industry, the ministry will support. Beliau ditemui selepas menyaksikan majlis menandatangani kerjasama penganjuran Alliance Bank Borneo International Marathon bagi tempoh 2026 hingga 2028. Acara melibatkan kerjasama antara Kelab Larian Kinabalu dan Alliance Bank Malaysia Berhad ini melibatkan 3 kategori utama, iaitu 42 km, 21 km dan 10 km, termasuk larian inklusif sejauh 3 km bagi tujuan amal. Setakat ini, 24 negara mengesahkan penyertaan dan jumlah peserta dijangka mencecah 10,000 orang. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bumawen di Kuching. Salam Malaysia Madani.